secara ringkaslah, kalaulah kita nak beri kepada orang bukan Islam ataupun orang Islam bukan Islam beri kepada kita, adakah termasuk dalam kategori pemberian harta ini? Bagi maksud kita nak beri kepada orang Islam, saya dah sebut tadi, harta ni harta pemilikan atau memberi milik sesuatu harta yang dipunyai oleh pemberi, yang mana sah untuk dijual beli dan boleh diberi hutang. Jadi tidak disyaratkan di situ Islam ataupun tidak. Jadi jelas kepada kita Datuk, maknanya pemberian ini tidak kiralah penerima orang Islam atau bukan Islam. Jadi itulah muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, perbincangan kita tentang tajuk ini cukup menarik. Dan saya ingin memberi peluang sekiranya ada lagi penonton yang mungkin boleh berkongsi idea ataupun ingin mengemukakan soalan. Sekiranya ada, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Isa Saleh, student here in YSRS2 from Nigeria. I have one question. Could hiba will be declared from the size estate? Thank you. Okey, terima kasih kepada saudara Isa Saleh Datuk. Rupanya ada pelajar daripada Nigeria yang belajar dengan yayasan itu. Jadi soalannya saya rasa agak jelas, bolehlah saya terjemahkan sedikit. Bolehkah hibah disabitkan daripada harta pusaka si mati, Datuk? Silakan. Ya. Soalan tu jelas. Jadi bagi menjawabnya, saya katakan begini ya. Kalau harta itu telah dihebahkan dan sempurna pemilikannya semasa hidup, tak timbullah daripada harta pusaka semati. Ya. Tetapi sekiranya harta tersebut belum sempurna, maksudnya begini ya. Katakan tanah. A menghebahkan kepada B sebidang tanah. Ya. Tanah tersebut B belum pun meminah milik kepada nama B. Ya. Tetapi dia tak buat bangunan ke atas tanah tersebut dengan sebuah bangunan rumah misalnya. Jadi tiba-tiba A meninggal dunia. Jadi boleh atau tidak B ni menuntut tanah tadi yang pada masa ini telah menjadi harta pusaka si mati? Jawapannya boleh. Dan hendaklah dibuktikan oleh B bahawa dia telah menerima hebah tersebut daripada A yang telah menghebahkan kepadanya pada satu ketika semasa hidupnya. Maksudnya, apakah pembuktian yang dikenaki bahawa dia telah membuat pemilikan ke atas harta tersebut. Maknanya dia telah buktinya ialah dia telah membina bangunan di atas tanah tersebut. Dan mungkin juga Datuk dia boleh membawa saksi-saksi yang mendengar ketika pemberian tersebut, Datuk. Jadi begitulah muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, walaupun kemungkinan orang yang memberi barangan itu sendiri telah pun meninggal dunia, Datuk, sama ada harta alih ataupun tidak alih, dia boleh maknanya orang yang masih hidup itu sendiri menuntut harta yang telah diberikan kepada mereka. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang kita bincangkan dalam Bicara Mufti pada kali ini cukup memberikan ilmu yang cukup baik kepada kita, kerana sebahagian daripada umat Islam sendiri kadang-kadang tidak tahu apakah yang dimaksudkan dengan hibah itu sendiri ataupun pemberian harta yang dibenarkan oleh Islam. Dan mungkin ada juga yang tidak faham harta alih dan harta tak alih. Tetapi secara ringkasnya harta alih mungkin ialah harta yang kurang nilainya, yang barangkali tidak seperti geran tanah, kereta ataupun harta yang besar, Datuk, ya. Jadi sebab itulah boleh diberikan sama kepada orang Islam ataupun bukan Islam. Jadi sebelum kita mengakhiri Bicara Mufti pada hari ini, mungkin Datuk ada nak memberi sedikit saranan ataupun kesimpulan yang boleh dibawa balik oleh penonton-penonton dan juga yang ada di rumah. Silakan, Datuk. Terima kasih. Hebah ini boleh dilakukan oleh pemberi hebah, sama ada harta alih atau tidak, dan boleh juga kepada bukan orang perseorangan. Misal kata kepada pertubuhan, kepada rumah kebajikan anak yatim misalnya. Seorang tu nak bagikan, nak hebahkan harta kereta misalnya untuk kegunaan pertubuhan anak yatim. Ataupun nak hebahkan sebidang tanah untuk kegunaan rumah kebajikan anak yatim. Boleh. Dan ini digalakkan oleh agama Islam kita sebagai ayat yang saya baca awal tadi. Jadi orang yang dia sayang harta dia, tapi dia untuk tabarruk, untuk merasakan keikhlasan daripada Allah Ta'ala, dia hebahkan hartanya, sama ada alih atau tak alih kepada orang-orang
disukainya. Maknanya sama ada kepada individu ataupun organisasi yang disukai, Datuk, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, begitulah kita lihat kesimpulan dan saranan yang menarik agar kita ini memberikan sebahagian daripada harta kita sebagai satu pemberian hibah. Mudah-mudahan dengan tabarruk ini sendiri akan menjadikan kita hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bicara mufti kita pada hari ini sampai ke penghujungnya.